GERD ataupun gastroesophageal reflux disease adalah keadaan di mana kandungan asid dalam perut naik ke esophagus dan menyebabkan gejala ataupun komplikasi. GERD juga kadang-kadang boleh didefinisikan sebagai kecederaan ataupun radang di permukaan esophagus yang dilihat semasa prosedur endoskopi. Kadang-kadang juga kita boleh definisikan GERD sebagai tahap asid yang tidak normal semasa kita mengadakan ujian pemantauan reflux. GERD ni ada banyak simptom ya, tapi antara yang paling biasa kita dengar di kalangan pesakit adalah yang pertama kita panggil heartburn. Heartburn ni kita rasa panas ataupun sakit di bahagian dada ataupun di bahagian atas perut ataupun uli hati. Satu. Yang kedua, simptom kita panggil regurgitation. Regurgitation ni maksudnya asid tu naik atas ke esophagus. Jadi kita akan rasa pahit ataupun berasid di belakang tekak kita. Selalunya terjadi selepas kita panggil sedawa lah kita akan rasa macam tu. Okey. Simptom yang lain seperti sakit dada sakit dada ni bahaya juga sebab kadang-kadang bila kita ada simptom sakit dada ni, pesakit akan takut sebab dia ingatkan sakit jantung. Sebab kadang-kadang simptom GERD boleh sama seperti simptom serangan jantung. Jadi dia akan takut. Dia tak sama tapi simptom dia sama. Jadi kita kena pastikan antara dua tu lah. Lagi satu, simptom seperti kita susah untuk menelan makanan. Kita rasa macam makan tu sangkut di bahagian dada ataupun anak tekak. Okey, itu yang biasa. Simptom-simptom yang kadang-kadang kita dapat juga yang tak biasa sangat seperti batuk. Sebab antara punca batuk yang berterusan adalah GERD. Sebab asid ni naik ke atas, dia mengganggu saluran pernafasan dan pesakit boleh mendapatkan batuk. Another one, satu lagi ialah sakit tekak. Di mana dia akan rasa pedih tekak selalu. Ini pun sebabkan asid tu naik ke atas. Satu lagi, pesakit akan rasa susah bernafas. Selalunya dia akan kata nafas tak lepas, tak habis nafas tu. Itu antara simptom-simptom GERD yang kita biasa dengar di kalangan pesakit lah. GERD ni terjadi sebabkan asid daripada perut naik ke esophagus. Okey, kalau kita tengok ke anatomi badan kita ni, selalu makan kita ni, kita ada esophagus dan dia bersambung dengan perut. Di antara esophagus dengan perut tu ada satu injap kita panggil dalam bahasa Inggerisnya lower esophageal sphincter. Selalunya di kalangan orang pesakit yang ada GERD, injap ini ataupun kita panggil secara LES lower sphincter ni lemah. Dia tak dapat berfungsi secara macam biasa. Bila dia lemah, asid tu boleh naik daripada perut naik ke esophagus. Okey. Esophagus ni tak biasa kena asid. Jadi bila kita sedikit asid naik ke esophagus, dia akan mendatangkan ketidakselesaan. Dia akan ada simptom lah. Jadi itulah punca esophagus di mana asid daripada perut tu naik ke atas ke esophagus dan menyebabkan terjadinya radang di esophagus. Risiko ataupun faktor yang boleh menyebabkan GERD ni lagi tinggi, ada beberapa risiko lah. Yang pertamanya obesity. Bila pesakit itu obes, kemungkinan dia untuk mendapat GERD tu tinggi sebab lagi senang sebab lagi senang asid naik atas. Yang kedua, kita panggil satu kondisi dipanggil hiatus hernia. Okey, hiatus hernia ni adalah di mana berkait juga dengan sphincter di antara esophagus dengan perut yang lemah. Bila injap itu lemah, perut boleh naik ke bahagian dada. Itu kita panggil hiatus hernia. Jadi pesakit yang ada hiatus hernia, risiko untuk dapat GERD itu tinggi. Hiatus hernia ni boleh didiagnose semasa kita melakukan endoskopi. Dan yang lagi satu is mengandung pregnancy. So bila pesakit mengandung, disebabkan kandungan rahim tu membesar, dia menekan ke perut kita. Jadi pressure dalam tekanan dalam perut tu tinggi, jadi senang menolak asid tu ke atas. So ni adalah antara faktor-faktor yang menyebabkan risiko untuk mendapat GERD tu tinggi. Kita boleh mendiagnose GERD dengan beberapa cara lah. Yang paling penting sekali bergantung kepada simptom atau gejala yang dihadapi oleh pesakit. Sekiranya pesakit ada simptom-simptom yang biasa kita lihat pada GERD, contohnya
perut, sakit perut, kembung perut, perut berangin, sakit dada, selalu sedawa, sesak nafas. Sekiranya pesakit ada simptom ini, dan mungkin based on that symptom saja kita boleh kata pesakit itu ada GERD. Tetapi satu cara lagi ialah kita lakukan prosedur dipanggil endoskopi. Endoskopi ni kita nak lihat di dalam dinding esophagus dan perut. Jadi kita masuk kamera melalui mulut dan kita lihat di dalam esophagus dan perut sendiri. Tujuan kita lakukan ni adalah untuk melihat dinding tu sama ada keradangan dinding esophagus ataupun dalam perut. Cara yang lain adalah walaupun kita dah buat setengah ini di setengah pesakit kita dah buat dua-dua simptom dan juga dengan endoskopi, tapi kita tak pasti sama ada itu masih GERD atau tak, kita lakukan prosedur kita untuk menilai acid reflux. Jadi kita nak lihat kandungan asid di dalam esophagus dan perut. Jadi kita perlu masukkan satu alat melalui mulut sampai kita masukkan alat tu ke dalam esophagus dan perut dan kita lihat tahap asid di dalam perut dan esophagus. Okay. Satu cara lain ialah kita lihat tindak balas pesakit terhadap rawatan yang kita bagi. Okey, jadi kita tahu bila asid tu naik ke esophagus, ini akan menyebabkan GERD. Jadi kebanyakan pesakit yang ada GERD, tahap asidnya tinggi dalam perut. Jadi kita bagi rawatan untuk mengurangkan kandungan asid dalam perut. Sekiranya kita dengan membagi rawatan ini, kita dapat mengurangkan asid dalam perut, simptom GERD juga berkurangan atau menghilang. Jadi kita boleh ambil kesimpulan masalah pesakit tersebut adalah disebabkan oleh GERD, di mana asid tu banyak sangat dan asid tu naik ke esophagus.